Okey, sesi ketiga kita bincang tentang makanan berasaskan tumbuhan, plant-based foods. Makanan berasaskan tumbuhan. Uh, jadi sesiapa yang amalkan diet vegetarian ataupun yang lebih strict lagi, diet vegan foods, yang tak makan langsung sumber makanan berasaskan haiwan, telur, susu, cheese semua tak makan, even madu lebah pun tak makan kalau vegan diet lah. Tapi kalau vegetarian dia lebih longgar sikit, macam telur ke susu boleh minum kot rasa saya kan. Madu lebah boleh. Okey. Okey, kita nak cerita pasal anti-nutrient di dalam makanan berasaskan tumbuhan. Jadi secara umumnya ada 6 jenis anti-nutrient di dalam makanan berasaskan tumbuhan. Kita cerita satu-satu tapi kita cerita umum. Nanti kita akan cerita spesifik dalam video-video selanjutnya nanti. So yang pertama anti-nutrient tannin. Tadi kita baru sebut cerita pasal teh. Teh black tea dan green tea. Teh hitam, teh gelap dan teh hijau. Teh tinggi kandungan tannin. Alright. Tannin satu. Yang kedua phytic acid ataupun selalu kita sebut phytate. 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 Yang ketiga oxalic acid ataupun bentuk garamnya dipanggil oxalate. Selalu kita sebut oxalate. 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 Yang ketiga protease inhibitor. Ini adalah satu bahan yang merancat enzim yang boleh menghadangkan protein dalam perut kita. Enzim trypsin. Trypsin inhibitor, protease inhibitor. Kemudian yang kelima apa tu? Kita dah sebut phytate, oxalate, protease inhibitor, tannin, kemudian lectin, lectin. LECTIN, lectin. Dan yang keenam selulose. Selulose juga jika berlebihan kita ambil, kan, selulose ni serat lah, serat dalam makanan berasaskan tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin juga. Biji-bijian, kekacang semua ada serat selulose. Selulose dan hemicellulose. Selulose juga kalau berlebihan diambil boleh bertindak sebagai anti-nutrient. Okey, apa itu anti-nutrient? Kita panggil bahan-bahan yang terdapat dalam makanan berasaskan tumbuhan anti-nutrient sebab dia boleh menghalang penghadaman atau penyerapan nutrien di dalam makanan yang kita makan. Makanan berasaskan tumbuhan yang kita makan itulah. Kalau buah-buah lah, sayur-sayur lah, atau nasi atau bijirin. Jadi bahan anti-nutrient ni akan menghalang penyerapan nutrien, mineral, menghalang penyerapan mineral, menghalang penyerapan protein, asid amino, menghalang penyerapan vitamin, begitu. Alright. Jadi apakah bahan anti-nutrient yang menghalang penyerapan mineral? Iaitu pertama apa tadi? Phytic acid, phytate. Itu yang pertama sekali. Phytate ni ada dalam kebanyakan makanan berasaskan tumbuhan. Dia ada dalam sayur-sayuran, sayur hijau, kekacang, bijirin, dalam semua bijirin yang menjadi makanan asas manusia di seluruh dunia mengandungi phytate kecuali oat. Kecuali oat satu saja. Saya satu je oat yang tak ada kandungan phytate acid. Beras ada phytate, gandum ada, jagung ada phytate. Apa lagi? Barley ada, sorghum, millet, kekacang, kacang kuda, kacang apa? Badam. Apa tu? Hampir
hampir kebanyakan makanan berasaskan tumbuhan ada kandungan phytate, ya. So phytate boleh menghalang penyerapan mineral, mineral yang penting, kalsium, zat besi, apa lagi, zinc, kobalt, selenium, itu unsur-unsur surya kan, magnesium, apa lagi, potassium kan. Alright. So ini bila seseorang mengalami kekurangan zat makanan, kekurangan darah, anemia, maka perkara ni, phytate ni sangat penting, sangat penting lah, sebab dia akan mengurangkan lagi kandungan nutrisi tubuh orang tersebut dan menyebabkan simptom lagi teruk. Kalau anemia bertambah teruk, dia lagi lemah, lagi pucat, tak cukup zat besi, tak cukup zinc, tak cukup magnesium, kan, tak cukup kalsium kan. Right? Itu phytate. Yang kedua, tannin. Tannin juga dapat mengikat mineral daripada diserap dalam darah. Malah dia katakan dia boleh mengikat macromolecules. Maksudnya tannin dia boleh mengikat protein. Dia lagi dahsyat daripada phytate. Phytate dia ikat mineral je, mineral, zat besi, kalsium, zinc semua tu. Tapi kalau tannin dia boleh ikat protein. Jadi menyebabkan makanan yang kita makan tak dapat menjadi sumber protein pada tubuh kita. Jadi berat badan kita akan menyusut lah, dan pembentukan otot tubuh kita kurang, dan pembentukan protein dan molekul protein structural, protein functional, enzim semua akan tidak dapat dibentuk secara optimal sebab kekurangan bekalan asid amino daripada makan kita makan, sebab dihalang oleh tannin. Tannin ikat, tannin kan benda yang macam bergetah kan, macam buah pinang kan. Buah pinang tinggi kandungan tannin, so dia boleh menghalang penyerapan protein dan asid amino lah, dia ikat protein tu. Jadi sebab tu kita cakap tadi, minum teh 1 jam selepas makan, jadi dia tidak menghalang penyerapan mineral dan protein, begitu. Alright. So yang kedua ni yang dapat menghalang penyerapan, yang mengikat kandungan zat nutrien dalam makanan tersebut. So tadi kita dah sebut phytate, tannin. Lepas tu oxalate. Oxalate juga boleh mengikat mineral, khususnya kalsium. Dia ikat kalsium dan menyebabkan kalsium tak dapat diserap di dalam darah. Jadi oxalate ni ada cerita lain, dia cerita panjang. Dia kena satu topik khas, video khas, sebab dia boleh menyebabkan keradangan dalam tubuh kita, boleh menyebabkan penyakit, malah menyebabkan autism, boleh menyebabkan kerosakan pada sel-sel otak juga kalau berlebihan. Oxalate yang berlebihan berkumpul dalam tubuh kita, dalam setiap sel kita memang ada oxalate, oxalic acid. Oxalate ni bila dia bind dengan mineral, dengan ion-ion mineral. So dan dia juga boleh menyebabkan keradangan pada perut kita, dalam usus kita, oxalate kalau berlebihan. Okey, itu kita cerita lain. Lepas tu lectin. Lectin dia tidak menyebabkan menghalang penyerapan nutrien di dalam darah kita. Dia menyebabkan kesan sampingan lain. Dia menyebabkan, sebab lectin ni dia bind pada sel kita, dalam sel darah kita. Dia menyebabkan sel darah kita melekat. Dia ada hemagglutinin, protein. Lectin ni jenis protein yang melekat pada membran sel darah merah kan. Jadi sel darah merah kita melekat dan dia bind dengan molekul glukos juga kan. Menyebabkan paras oksigen dalam badan kita berkurangan lah kan. Bila sel darah merah kita melekat-lekat, dia tak dapat membawa oksigen secara optimal, sel darah merah kita bila dia melekat kan.
Sepatutnya sel darah merah kena berjalan dengan separately, secara berasingan, individually, baru dia dapat bila dekat paru-paru dia dapat bind oksigen secara optimal, paling banyak. Setiap molekul, setiap sel darah merah dapat bind oksigen. Tapi kalau dia melekat, yang kat luar je lah yang dapat bind, ikat oksigen kan. Yang kat dalam tak dapat. So kuranglah kapasiti oksigen dalam darah kita. Gitu Itu lektin. Kemudian juga menyebabkan darah kita likat lah bila dia melekat-lekat kan. Konsistensi darah kita pekat sikit, lebih pekat sikit lah. Tapi taklah macam kalau kita makan trans fat. Trans fat tu lagi pekat lah, lagi teruk. Kemudian apa tadi? Kita ada phytate, thionin, oxalate, lektin, protease inhibitor. Protease inhibitor ni dia tidak menyebabkan dia tidak bind lah dengan nutrien dalam makanan kita, tapi dia block fungsi enzim penghadaman untuk molekul protein, tripsin, apa lagi? Pepsin mungkin pepsin juga. So yang penting protease inhibitor ni dia menghalang pencernaan makanan berprotein, daging, ikan, ke kacang kan. Bijirin yang ada protein tak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh kita kan. So ini pun masalah besar. Jadi kita tak dapat sumber protein, jadi badan kita akan jadi bermasalah, akan menimbul simptom dan mungkin menimbulkan penyakit. Jadi semua ni dan selulus. Selulus pun tak boleh berlebihan. Ada orang makan sayur je. Itu boleh menyebabkan mineral macam diperangkap dalam matrix selulus fiber yang banyak. Jadi mengurangkan penyerapan nutrien, especially mineral ke dalam darah. Selulus yang berlebihan. Makan banyak sangat sayur, buah-buahan kan, sehingga kalori sedikit kan. Macam mana tu? Makan terlampau banyak. Berlebihan makan benda-benda makanan yang terlalu tinggi serat kan. Sama ada insoluble fiber atau soluble fiber. Tak boleh juga berlebihan. Termasuk juga Arabic gum, jangan berlebihan. Nanti kekurangan mineral pula yang diserap dalam badan kita. Begitu. Jadi setiap benda ada dos. Walaupun betapa baiknya sesuatu jenis makanan atau suplemen atau makanan kesihatan, makanan berfungsi, semuanya ada dos. Bukannya kita main kata baik, terbaik, superfood, kita makan je lah, tak ada limit. Kan itu akan menghasilkan kesan-kesan adverse nanti. Alright, so secara umum kita cerita ni bahan-bahan anti nutrien. So bahan-bahan anti nutrien ni, kalau ada oxalate paling tinggi dalam bayam, sayur bayam paling tinggi. Tadi saya tengok kandungan dalam bayam oxalate adalah 750 mg per serving. Serving size satu cup tu berapa? Dalam 30 gram ke, macam itulah. So paling tinggi, makanan yang paling tinggi kandungan oxalate. Jadi bukanlah kita nak kata jangan makan sayur bayam, sebab sayur bayam ni Popeye jadi kuat kan, makan spinach kan. Dia pun superfood. Cuma jangan berlebihan dan jangan setiap hari makan sayur bayam, tukar-tukarlah sayur lain. Begitu. Sebab oxalate bukan saja dia menyebabkan mineral, khususnya kalsium, tak dapat diserap dalam darah, malah dia boleh menyebabkan oxalic acid dan oxalate ni terkumpul dalam tisu-tisu, dalam sendi-sendi lutut kita, boleh menyebabkan arthritis juga. Bukan gout je, bukan uric acid je, tapi oxalate berlebihan dalam terhimpun, berkumpul dalam badan kita, boleh menyebabkan keradangan pada sendi, sakit lutut, sakit belakang, kat tulang belakang pun ada dia punya vertebra sambungan tu kan. Itu pun boleh jadi. Dan juga malah menyebabkan keradangan pada sistem pengharaman perut dan usus kan. Kalau orang ada masalah leaky gut, di mana sel-sel dia renggang kan, maka oxalate, molekul oxalic, bukan oxalic acid kan, yang bebas. Kalau oxalate maksudnya kalsium oxalate, dia dah diikat dengan kalsium yang tu biasanya tak boleh, dia besar, dia tak boleh nak diserap dalam darah.
Tapi molekul asid oxalic bebas. Yang tu boleh telus menyerap ke dalam darah kita melalui simpang-simpang sel. Maknanya antara sel dia ada renggang kan. Ini bagi orang pasal leaky gut. Leaky gut maknanya sel-sel epithelium pada lining usus besar dia kan. Dia ada renggang sikit sel dia tu. Jadi asid oxalic ni boleh tembus masuk dalam darah. So kalau kita makan bayam banyak-banyak, lagi banyak oxalic acid akan masuk dalam darah. Dia berkumpul pergi ke otak, boleh merosakkan otak. Pergi dekat sendi, sakit sendi, keradangan sendi kan. Malah berkumpul pada tisu kulit menjadi eczema eczema alahan dan macam-macam. Oxalic acid ni boleh berkumpul di mana-mana saja tisu-tisu dan organ-organ dalam tubuh kita. Oxalic acid dan oxalate. Oxalate, bila oxalic acid dia bind dengan sesuatu mineral, kalsium ke kan, gitu. So oxalic acid yang berkumpul secara banyak berlebihan dalam badan, dalam organ, dalam tisu, dia akan menyebabkan keradangan, kerosakan. Begitu. Jadi tak boleh juga makan bayam berlebihan. Tapi kita akan cerita oxalate khusus nanti. Bukan maksudnya kita takut makan oxalate. Sebab hampir kebanyakan makanan berasaskan tumbuhan ada oxalate. Kacang, gandum ada, beras ada, kan. Semuanya ada. Cuma tinggi, sederhana atau rendah dia punya paras. Macam bayam tadi kita kata 750 mg. Kan, kalau macam beras, gandum tu dalam 10, 12, 17 kan, 20 mg per serving size. So sedikit. Tapi bayam satu lagi, rubab. Rubab saya tak tahu sayur pun, ni sayur putih kot. Sayur rubab. Okey. Ke kacang apa tinggi, badam, cashew nut apa badam. Saya suka makan kacang tu. Gajus. Kacang gajus. Gajus, biji gajus. Okey, biji badam, biji gajus. Apa tadi? Chickpeas ni kacang kuda. Kacang kuda pun tinggi juga. Ni antara yang tinggi, tapi tak setinggi bayam lah. Bayam terlalu tinggi. Dia punya tinggi 10 kali ganda daripada makanan, 20 kali ganda daripada makanan yang lain. So apa lagi yang tinggi? Tomato pun tinggi tapi tak sampai 50 mg. Tak sampai. Saya tak sampai 100 mg lah. Banding dengan bayam tadi. Buah tomato. Kacang soya. Yes, kacang soya pun antara kategori yang tinggi lah. Tapi tak sampai 100 mg. Dia dalam, tak silap saya, 30 ke 40 mg per serving size. Begitu. So yang lain-lain semua antara 30, 40 atau lebih rendah. Gitu. Alright. Itu saja. Jadi kita nak cerita pengenalan tentang anti-nutrient. Nanti kita sebut satu-satu topik khusus tentang oxalate, tentang phytate, tentang protease inhibitor. Kalau protease inhibitor, dia menyebabkan kalau kita pelihara bela haiwan, lembu ke kambing ke kan, atau ayam, menyebabkan berat dia tak naik lah, sebab protein tak dapat diserap kan. Protein untuk membina daging daging lah kan. Lembu kita nak daging, ayam pun nak daging dia, itik semua kita nak daging dia. Jadi bila ada protease inhibitor dalam makanan tersebut, jadi dia menghalang penyerapan protein. Jadi ini merugikan para penternak. Tu kena faham. Dan kita pun kalau makan yang tinggi protease inhibitor, kita tak boleh nak serap protein, kita pun jadi badan tak naik-naik, makanlah kan tak naik-naik juga kan, tak tahu punya protease inhibitor. Kita suka makan makanan yang tinggi protease inhibitor ni. Apa contoh dia? Saya tak bagi contoh, tak apa. Nanti kemudian dalam sesi khusus cerita pasal protease inhibitor, kita cerita makan-makan apa secara khusus, contoh-contoh makan yang tinggi
setiap bahan anti nutrien ni. Ini kita cerita secara umum supaya kita menyedari bahawa dalam makanan berasaskan tumbuhan yang anti nutrien. Jadi kita tak boleh mengambil makanan-makanan berasaskan tumbuhan ni pun, sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin berlebihan, ya. That's why kita kena menyederhanakan pemakanan diet kita. Jadi kita makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu memang cantik, kan? Jadi sebenarnya anti nutrien ni dapat diuruskan, diatasi, dapat dikurangkan, dapat ditukarkan kepada bentuk yang tidak memudaratkan, yang tidak menghalang penyerapan nutrien daripada tubuh, daripada menghalang penyerapan nutrien ke dalam darah, dalam sel, dalam darah kita lah, selepas ia dihazamkan. Jadi anti nutrien maksudnya bahan-bahan, kompon-kompon yang ada dalam makanan tumbuhan yang boleh menghalang penyerapan nutrien dalam badan kita, begitu. Jadi kita makan, keluar kot najis, makan keluar najis, rugilah, kan, kebanyakan begitu. Jadi itulah kita nak tahu. Tapi jangan takut pula nak makan sayur dengan buah dengan biji kekacang jadi nak amal diet berasaskan haiwan saja pula. Makan daging lah, susu, ikan, butter, lemak, makan berasaskan haiwan macam ketogenic diet, kan. Makan lemak dengan protein berasaskan haiwan, yang tu dah takut makan berasaskan tumbuhan sebab ada anti nutrien, kan. Semua makanan berasaskan tumbuhan ada anti nutrien. Sudah, bukan begitu. Kita kena seimbangkan. Ada dos dan seimbangkan. Ada cara dia. Itulah dia kaedah pemakanan, kaedah diet. Macam mana kita nak. So kita akan bincang lagi kemudian secara lebih details, satu persatu. Macam mana kita nak uruskan setiap anti nutrien ni. Macam mana kita nak mengelakkan, mengurangkan, meminimalkan kesan adverse anti nutrien di dalam makanan berasaskan tumbuhan, begitu. Alright, insyaAllah. So jangan takut dengan oxalate, jangan takut dengan phytate, jangan takut dengan lectin, jangan takut dengan tannin, dan jangan takut dengan cellulose, protease inhibitor, jangan takut. Kita ada cara, cara macam mana kita nak optimize fungsi tubuh kita supaya kita dapat mengatasi anti nutrien di dalam makanan berasaskan tumbuhan. Alright, insyaAllah semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.